Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, hari ini kita sambung pelajaran jenayat murid-murid darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Johor, siri yang kedua bagi pelajaran ketiga yang bertajuk Al-Bughah yang bermaksud pemberontak. Baik, hari ini kita sambung kepada syarat memerangi pemberontak. Yang pertama, pemberontak mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati. Pemberontak dia mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati. Pemimpin yang dapat mengatur, pemimpin yang dapat mentadbir serta merancang dan menyusun strategi bagi melaksanakan penentangan dan pemberontakan. Yang kedua, pemberontak menentang pemerintah secara terbuka dan tidak berada dalam kawalan pemerintah. Pemberontak ni dia memang nak menentang pemerintah. Yang kita belajar, dia menentang pemerintah Islam. Kemudian dia memang memberontak secara terbuka, menentang secara terbuka, dan mereka tidak berada dalam kawalan pemerintah sebab mereka ni mempunyai pangkalan yang di luar daripada kekuasaan pemerintah. Syarat yang ketiga iaitu pemberontak mempunyai kekuatan tentera, senjata dan pangkalan. Pemberontak mempunyai kekuatan tentera, senjata dan pangkalan bagi pergerakan dan pertahanan mereka. Usaha untuk menjadikan mereka taat kepada pemerintah memerlukan belanja yang besar dan tenaga yang banyak. Seterusnya, pemberontak mempunyai asas yang menjadi prinsip perjuangan mereka sendiri. Dia biasanya pemberontak ni dia mempunyai matlamat, dia mempunyai prinsip perjuangan. Kalau kita ambil contoh seperti Al-Khawarij dan Al-Hurriyah tu yang melakukan pemberontakan terhadap Saidina Ali, dia ada dia punya prinsip perjuangan. Baik, seterusnya kita lihat cara menghadapi pemberontak. Yang pertama, pemerintah Islam hendaklah memberi pandangan dan nasihat melalui perundingan. Perundingan dengan mereka yang memberontak supaya mereka kembali ke pangkuan jemaah Islam. Yang kedua, ketika peperangan sedang berlaku, tentera pemerintah Islam tidak boleh mengejar musuh. Ini dia punya cara memberontak. Tak boleh mengejar musuh yang meninggalkan medan peperangan. Dan mereka juga tidak boleh menghukum pemberontak yang telah lemah atau cedera. Dan yang seterusnya, pemerintah Islam tidak boleh merampas harta mereka. Tidak boleh merampas harta mereka sebagai ghanimah ataupun kita sebut dia sebagai harta rampasan perangan. Tidak boleh. Baik, seterusnya permasalahan yang berkaitan dengan pemberontak. Setelah tamat pertempuran di antara tentera Islam dengan tentera pemberontak, tetapi ada pula tentera pemerintah Islam yang dia bunuh. Dia kata kat sini, setelah tamat pertempuran dan pemberontakan telah kembali taat, tetapi pemberontak telah kembali taat, tetapi ada tentera Islam yang membunuh pemberontak, maka tentera yang membunuh itu dikenakan qisas. Jadi tentera Islam tadi dia bunuh pula tentera pemberontak tadi, sedangkan pemberontak tadi telah taat, maka tentera yang membunuh tadi dikenakan qisas. Kalau pembunuh tadi dia tidak akan terlepas daripada hukuman qisas tu, tapi boleh diringankan dengan membayar. Sekiranya tentera Islam membunuh pemberontak yang ditawan atau luka, pembunuh wajib membayar diat. Ni pemberontak tadi dia dah lemah, dia dah luka, tapi tentera Islam membunuh pemberontak tersebut, maka yang membunuh tadi iaitu tentera Islam wajib membayar diat. Seterusnya, pemberontak yang terkorban dalam pertempuran adalah sia-sia kerana tidak boleh diambil tindakan qisas. Dan yang
akhir, iaitu pemerintah Islam tidak boleh membunuh pemberontak yang lari dari peperangan. Satu lagi, harta pemberontak yang ditawan tidak boleh dijadikan peperangan. Baik, hikmah meninggalkan pemberontak. Pertama, taat kepada pemerintah Islam selagi tidak melanggar segala syariat dan hukum Islam. Sepatutnya lah kita kena taat pada pemerintah Islam selagi pemerintah Islam kita itu tidak melanggar syariat dan hukum Islam. Yang kedua, tidak melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk Allah yang lain. Pemberontak ni dia akan melakukan kezaliman lah sebab dia berperang kan. Seterusnya, mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemerintah. Baik anak-anak cikgu sekalian, cikgu rasa cukup dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.